Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu ijtabahu rabbuhu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah adal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala an-nahjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik amma ba'd. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Amin selaku moderator program kita pada pagi ini, kepada seluruh warga Al-Barakah, kepada seluruh warga Malaysia, seluruh warga Singapura, Indonesia yang dapat menonton video live kuliah duha kita pada pagi ini, insya-Allah. Anda bersama dengan saya, Bio Said ataupun Ustaz Said Bakri bin Said Ishaq bin Yahya. Ya, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berada hari ini pada hari dalam bulan Zulhijjah, dan kita akan menghampiri saat-saat yang sangat-sangat mustajab doanya pada hari Arafah, juga diikuti kemudian selepas itu tuan Allah Subhanahu Wa Taala ibadat solat Idul Adha, kemudian hari raya Idul Adha diikuti pula dengan ibadat korban yang akan kita laksanakan selepas itu. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada pagi ini mungkin para asatizah yang lain telah membahaskan kepada tuan-tuan tentang ibadat korban ini, cuma kita nak ulang kaji balik. Mungkin dah tahu, tapi kita nak ulang kaji supaya dapat pengetahuan ini dapat lekat dalam kepala kita dan kita dapat melaksanakan ibadat korban pada tahun ini dengan rasa tenang. Dan masih lagi berbaki beberapa hari lagi untuk kita bersedia ataupun untuk kita melaksanakan ibadat korban tersebut, insya-Allah. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, disebut tentang korban, korban ialah binatang sembelihan ataupun perbuatan menyembelih binatang ternakan. Unta, lembu, kebab, kambing, kibas dan seumpama dengan dia. Maka kita sebut bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ibadat korban yang kita buat ini bukan untuk menunjukkan kita banyak duit. Bukan nak menunjukkan aku ni tiap-tiap tahun tak pernah miss korban lembu, tapi nak menunjukkan ataupun nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadat tersebut. Bahkan perkataan korban itu sendiri dalam bahasa Arab bermaksud dekat. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan ibadat tersebut kita dapat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan pengorbanan kita. Kita mengikis sifat kedekut yang ada dalam diri kita. Sebab sifat kedekut ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, P. Ramli pernah buat cerita Labu-Labi, kisah Haji Bakhil bin Kedekut dengan Cikgu Murni, dengan pembantu rumahnya Labu dan Labi. Dalam nama Bakhil, ayah nama Kedekut. Masya Allah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, moga-moga tak ada lah kita di kalangan orang macam tu yang kedekut pada orang lain, kedekut untuk diri sendiri. Tak, pakailah kereta buruk, pakailah duduk rumah buruk, makanlah sedikit, sedangkan harta yang dia dapat itu, kalau cerita bab faraid tak, cerita tentang bab pusaka, harta itu akan dipusakai oleh orang lain, bukan untuk dia seorang. Dia pakailah apa yang kadar dia ada. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah semayang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab patutnya kita rasa seronok tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana nak marinya bulan Zulhijjah ini, bukan sekadar bagi orang yang nak pergi melaksanakan ibadat haji di Mekah Al-Mukarramah. Walaupun begitu, kita ucapkan takziah kepada semua. Bawa bersabar. Yang dah ada nama tahun ni akan pergi tapi tak dapat pergi, bawa bersabar. Allah Subhanahu Wa Taala mungkin nak bagi lebih baik kepada kita pada tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Kita sangka baik dengan Allah, jangan sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, kata ulama, maksud sembelih dalam ayat fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah semayang dan buatlah sembelihan. Maka di sini kata ulama, iaitulah wanhar, sembelihan dalam ibadat korban. Kita ada sembelihan tak ibadat korban pun,
kita sembelih untuk kita makan sendiri, sembelih untuk perkahwinan, sembelih untuk anak bersunat, sembelih menyambut menantu, sembelih sebab hilang menantu. Macam-macam kita buat tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sembelihan dekat sini maksudnya sembelihan korban. Baik. Dalam hadis juga, satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia kata dhahan Nabi SAW. Nabi SAW telah menyembelih bikabshaini amlahaini aqranaini. Nabi sembelih 2 ekor kibas yang putih, yang tanduknya besar. Maksudnya bila tanduk besar, body kibas itu pun besar tuan-tuan. Jarang tanduk besar, kibas kecil. Jarang. Biasanya maknanya, maksud situ suruh kita sembelih, Nabi sembelih kibas yang besar. Nak tengok kibas macam mana? Lepas ni, makcik-makcik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lepas ni Google macam mana rupa kibas. Ada macam lembu ke? Macam kambing ke? Biri-biri ke? Tu tuan-tuan boleh Google lepas ni. Dan sekarang tengok, fokus kepada kuliah duha kita. Sebab kita tak lama. Sampai 9.45 saja kita akan bersiarang insya-Allah. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Zabahahuma biyadihi. Nabi sembelih sendiri. Nabi sembelih sendiri. Tu kelebihan bagi orang yang reti sembelih ni, kelebihan. Saya ni walaupun badan sadar, tapi saya tak boleh tengok darah tuan-tuan. Saya pegang, dalam hidup saya sekali je saya pernah sembelih. Itu dalam program Pencetus Ummah dulu. Ada satu program kami kena pergi ke UPM. Dan so sembelih chicken, ayam. Sembelih ayam. Saya tak boleh tengok dah. Bukan nampak. Jadi Allah kesian je gitu. Dia kata orang-orang kita kata kalau kesian tak boleh sembelih. Dia kata haram. Itu tak ada masalah sebenarnya. Cumanya bagi orang lain yang tidak kesian. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ketika mana Nabi SAW menyembelih wasamma wa kabbara. Kemudian Nabi SAW menyebut nama Allah wa kabbara. Nabi bertakbir wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan Nabi letak kaki baginda dekat tengkuk kibas tersebut. Kalau kita tengok orang Arab sembelih tuan-tuan, sembelih biri-biri ke, sembelih kibas ke, mudah sangat. Seorang je rebah kan, sembelih. Kita ya Rabbi, ya Rabbal Alamin, bak kata Sami Yusuf dah. Kita sembelih tuan-tuan, seekor kebab, bukan seekor kambing, sampai 3-4 orang pegang. Kambing tak duduk diam. Kalau tengok lembu, saya kira lembu kebau, Masya Allah. Ada yang lembu kena smackdown. Ada kan viral 2-3 tahun lepas. Lembu smackdown. Dia smackdown lembu. Jatuhkan lembu. Tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada adab yang akan kita belajar nanti insya-Allah. Hikmah pensyariatan ibadat korban. Apa hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dalam ibadat korban? Maka tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang pertamanya, ibadat korban ini kita lakukan kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum ibadat korban dalam mazhab kita bagi orang yang berkemampuan, cukup hartanya, ada lebihan harta, bukan orang yang susah, maka sunnatun muakkadatun, sunat yang muakkad. Sunat muakkad ni sikit lagi nak sampai tahap wajib tuan sekalian. Sunat muakkad yang dituntut buat. Bukan bermakna faham orang kita dulu-dulu sekali buat cukuplah. Tak payah buat dah. Sekali cukuplah, makcik dah buat. Tahun bila? 1957 tu, waktu merdeka dulu. Dulu tu. Dan ni tahun 2021. Tak apa tu, kata sekali cukuplah. Makcik tak nak korban banyak-banyak, nanti banyak sangat kenderaan nak bawa di masyar. Allah makcik, kedekutnya makcik. Tak. Sepatutnya orang yang ada keuangan yang lebih, dia kena korbankan. Setiap tahun dia kena buat. Dia kena buat setiap tahun. Jangan malas. Bila kita malas, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang akan menyebabkan kepada kita jadi orang di kalangan bakhil dan kedekut tadi insya-Allah. Baik. Sebelum tu saya lupa nak sebut, jangan lupa untuk share video ni kepada ramai orang, terutama kepada orang-orang yang nak melakukan ibadat korban pada tahun ini. Yang kedua, manifestasi daripada ibadat korban ni kata ulama, iaitulah nak menunjukkan bagaimana semangat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS.
Kita lihat tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk sembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Satu perintah yang ada orang pada zaman kita, namanya saya tak sebutlah. Dia kata, mana mungkin Nabi Ibrahim boleh bermimpi Allah perintah sembelih anak. Itu bukan Allah. Dia kata itu setan yang suruh sembelih anak. Ini disebut secara live, secara terang-terang oleh orang Islam, bangsa Melayu, cerita bab tu kepada masyarakat. Ni golongan-golongan sesat lagi barat, tuan-tuan. Kena ingat para anbiya, para rasul, mimpi mereka adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim AS untuk sembelih anak dia. Walaupun begitu, tuan-tuan, perintah itu Allah nak tengok bagaimana kesanggupan Nabi Allah Ibrahim, kesanggupan Nabi Allah Ismail, kesanggupan Siti Hajar melihat kepada perintah Allah. Bila sebut perintah Allah, by hook or by crook, kata orang Singapura. La Buddha, kata orang faham. Tak dapat tidak, kena buat. Tapi kita banyak berdalih, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala perintah Allah, kita tak nak buat. Tak. Apa yang Allah suruh kita tak buat, semayang tak buat, puasa tak buat, tutup aurat tak buat, mengumpat kita buat, makan rasuah kita buat, makan duit curi kita buat, pecah amanah kita buat. Yang Allah suruh buat, kita tak buat. Tuan-tuan faham, setiap amalan ataupun perintah yang Allah suruh kita buat, di sana menuntut pengorbanan. Pengorbanan masa, pengorbanan harta, pengorbanan tubuh badan dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, manifestasi ibadat korban juga, kata ulama, iaitulah untuk kita tolong orang susah. Tuan-tuan yang menonton saya mungkin hari-hari makan daging, tapi yang ada gaut jangan makan daging. Yang ada darah tinggi kurangkan daging. Tak dah. Yang badan dah besar macam saya, jangan kuat makan daging, nanti bertambah daging. Macam mana dalam ibadat korban kita dapat tolong orang? Orang yang tak pernah jumpa daging walaupun sebulan sekali. Maka dalam bulan Zulhijjah ini mereka bergembira sebab dapat daging. Itu sebab waktu kita sembelihan tersebut, sembelihan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada 3 bahagian kita kena bagi. 1/3 kita ambil. Ini sunat. 1/3 kita ambil. 1/3 kita hadiahkan pada rakan-rakan, pada sahabat-sahabat, pada jiran-jiran. Dan 1/3 lagi kita beri kepada orang susah. Beri kepada orang susah. Bila sebut beri kepada orang susah ni, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila orang susah ni dapat, orang miskin ni dapat daging tersebut dan dia simpan, tak jadi masalah bagi dia. Yang jadi masalah bagi kita, tuan-tuan, kita dah kaya, kita dah senang, kita dapat banyak dah daging korban. Bila tak dapat daripada satu tempat, kita marah tempat tersebut. Sedangkan korban kita tak korban pun kita boleh beli daging dekat Maiding, dekat pasar dan sebagainya. Tapi orang susah ni, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia memerlukan daging tersebut dan sebenarnya dia menanam satu sifat, namanya sifat kasih sayang antar kita. Kasih sayang antar kita, insya-Allah. Baik. Hukum korban. Hukum korban saya sebut dah tadi, sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad yang kadang-kadang dia akan jadi wajib korban. Dengar. Kenapa pula tiba-tiba jadi wajib? Tadi sunat. Nombor 1. Jika sekiranya dia berkata, ini contohnya, dia pergi dekat satu tempat, dia tengok dekat kandang, dia tengok satu kambing ataupun satu lembu. Dia kata lembu dalam kitab ni sebut, aku akan korbankan lembu ini. Aku akan sembelih kambing ini. Maka dia telah menjadi nazar dan wajib dia laksanakan. Dia jadi sunat dah, dia jadi wajib. Yang kedua, bila dia berazam, contohnya dia kata, aku wajibkan diriku untuk berkorban kerana Allah. Aku wajibkan diriku untuk berkorban kerana Allah. Ketika tu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka wajib kepadanya untuk melaksanakan ibadat korban. Ada beza, tuan-tuan. Ibadat yang kita sebut sebagai nazar. Contohnya orang kata, kalaulah suami saya sihat daripada operation ni, saya nak sembelih 10 ekor ayam. Contoh. Ni bukan korban.
10 ekor ayam. Bila sebut sembelih 10 ekor ayam ni bukan maknanya kita sembelih ayam lepas tu kita campur buang macam tu. Tak, maksudnya kita akan masak ataupun kita bagi pada orang lain. Bila kita bernazar tuan-tuan, sama ada nazar korban ataupun nazar dan sebagainya, bila kita bernazar, dengar betul-betul. Bila kita bernazar, haram kepada kita untuk kita tak laksanakan perkara tersebut. Satu. Yang kedua, haram kita makan benda tersebut. Contoh kita bernazar untuk sembelih 10 ekor ayam, ayam tersebut haram kita makan. Sebab apa haram, Ustaz? Sebab belum masak lagi ke? Bukan. Sebab memang tak boleh kita makan apa yang kita nazarkan. Dan siapa lagi tak boleh makan? Orang-orang yang berada di bawah, orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Anak kita, isteri kita tak boleh makan atau disebut sebagai ahli keluarga kita, tak boleh makan apa yang kita nazar. Dah Ustaz rugi lah. Rugi lah sebab mu bernazar. Tak. Dan jangan kali jangan bernazar. Tapi kalau bernazar, tak boleh kita makan. Dah saya nak makan Ustaz, nak rasa. Tak boleh. Kalau tak boleh Ustaz, macam mana nak buat? Belilah ayam lain, masak baru, dah makanlah. 10 ekor pun tak apa, tak ada masalah. Itu maksudnya tentang nazar. Maka tuan-tuan kena clear, khususnya pelajar-pelajar di Darul Barakah. Baik. Orang yang dituntut untuk berkorban, siapa yang dituntut untuk berkorban? Ni tengok macam-macam tuan-tuan yang tak berkorban tahun ni, dengar betul-betul. Mana tahu kena kat kita, kita tak buat, Allah ruginya kita lah. Tak. Yang pertama, orang Islam. Orang Islam. Orang bukan Islam, tak wajib korban. Kita jumpa pakcik Mutu Sami. Mutu Sami, kenapa tak korban? Saya kafir, contoh. Saya orang bukan Islam. Dia tak wajib. Ya, orang Islam. Yang kedua, baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Tadi ada orang tanya saya, Ustaz, ada seorang hamba Allah ni, dia tak dan nak akikah. Ayah dia tak buat akikah untuk dia. Dan sekarang dia nak berkorban. Mana afdal? Akikah dulu ke korban dulu? Ni soalan dia. Akikah dulu ke korban dulu? Kan orang kita suka gabung-gabung. Bahkan lagi dahsyat, dia gabung package terus. Ni seekor kambing ni, saya akikah dan korbankan. Tak boleh tuan-tuan. Akikah dan korban seekor kambing tak boleh. Satu bahagian lembu. Ni bahagian korban dan akikah. Seekor satu bahagian, kita gabung dua niat, tak boleh. Baik, jawapan kepada persoalan tadi, dia tanya, Ustaz, saya belum akikah. Adakah boleh saya buat korban? Jawapannya, dua amalan ni dua amalan berbeza. Amalan akikah, sunat dibuat pada hari yang ketujuh. Dan sunat sebelum sebelum sampai umur baligh. Kalau dah sampai umur baligh, tak sunat dah tuan-tuan. Tak sunat dah. Tak sunat dah. Tapi kalau tanya pada kita dalam bulan Zulhijjah ini, pada hari-hari tasyriq, sebut tasyriq ini, kita nak sembelih. Nak buat korban ke nak buat akikah? Maka tanyalah. Kalau tanya pada kami, jawapan disebut oleh para ulama, korban dulu buat. Kalau nak buat akikah, nanti-nantilah. Tapi Ustaz, saya nak ambil dua bahagian lembu. Kan lembu ada 7 bahagian. Kambing satu bahagian je. Seekor lembu, seekor kambing. Seekor kambing tak boleh gabung dua. Tapi kalau kita nak ambil dua bahagian, contoh, ya, dua bahagian. Satu bahagian 400, dua bahagian 800. Contoh. Jadi satu tu kita nak buat akikah, satu kita nak buat korban. Boleh tak boleh? Jawapannya, silakan. Tak jadi masalah. Dua-dua sunat. Apa makna sunat tuan-tuan? Apa makna sunat? Sunat ni buat dapat pahala. Buat dapat pahala, tak buat you rugi. Tak buat apa? Tak buat you rugi. Buat dapat pahala, tak buat you rugi. Itu makna sunat. Bukan makna sunat zaman dulu. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Bukan maksud tu. Itu tepat dah. Tapi yang paling relevan untuk kita guna sekarang, perkara sunat, you buat, you dapat pahala. You tak buat, you rugi. Itu you rugi. Tak? You rugi. Baik. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang baligh, nombor satu baligh. Berakal. Yang ni dituntut berkorban. Mana budak-budak yang tak baligh lagi tak buat pun tak apa. Tapi bagi yang dah baligh, kita buat untuk dia. Kita buat dan sebagainya. Dan yang ketiga, berkemampuan. Berkemampuan. Orang miskin tak wajib ataupun tak sunat untuk dia melaksanakan ibadat korban. Maksud berkemampuan ialah seorang yang mempunyai harta atau wang
melebihi perbelanjaan dirinya dan mereka di bawah tanggungannya sama ada makan pakai. Nah, ni dah isteri tak makan, anak-anak tak makan, dia sibuk nak buat korban. Tak boleh. Dia kena tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah apa maksud dia? Ialah kita kena biar kita berkemampuan dan sebagainya untuk kita dapat apa yang kita namakan sebagai ibadat korban tersebut. Baik. Binatang yang disyariatkan untuk berkorban. Apakah binatang-binatang yang disyariatkan untuk berkorban? Tidak terdapat hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kata para sahabat yang menunjukkan bahawa yang dijadikan korban selain daripada binatang-binatang tersebut. Apa dia binatangnya? Iaitulah yang paling afdal, dia kata unta. Tapi unta dekat Malaysia, Singapura ke Indonesia jarang kita jumpa. Jarang kita jumpa. Khususnya di Malaysia lah. Dah unta. Unta. Kemudian lembu. Kemudian kebab. Kemudian kambing. Yang itulah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang kita sebut sebagai binatang-binatang digunakan untuk korban. Ada orang tanya, Ustaz, dah sekarang boleh tak kita buat korban rusa, Ustaz? Rusa lebih besar daripada kambing. Rusa asalnya bukan binatang yang diternak, tuan-tuan. Asalnya bukan binatang al-an'am yang diternak. Tapi hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin satu masa nanti para ulama akan berbahas atau membahaskan isu ni. Kemungkinan satu masa nanti rusa pun kita buat korban. Dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada orang tanya, Ustaz, ayam boleh tak? Ayam kita nak korban. Saya tak ada duit nak buat lembu, tak ada duit nak buat kambing. Saya ada ayam je seekor, ayam jantan. Boleh tak saya korbankan ayam tersebut? Walaupun tuan-tuan ada pandangan ulama yang sangat seorang dua gitulah, yang mengeluarkan pandangan boleh kita korbankan ayam. Tapi sebaiknya ia tidak termasuk dalam binatang-binatang korban. Cumanya ada ulama menyatakan untuk istilah mengambil istifadah, mengambil pedoman, iaitu apa dia? Iaitulah kita nak menumpahkan darah. Maka dia ambil istifadah situ. Namun begitu, saya ingatkan yang paling afdal, yang paling tepat binatang-binatang ataupun haiwan-haiwan yang telah saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian syarat binatang korban. Itu sebab kena tanya. Sebab orang banyak buat korban kat luar negara kan. Kadang-kadang binatang tu tak cukup umur. Dia kena ada surat beranak. Bukan surat beranak. Dia ada, kena tahu berapa umur dia. Nak tahu berapa umur ni kena tanya tukang dia ataupun penternak tersebut. Jangan tanya saya. Ustaz ni berapa umur kambing ni? Saya tak tahu. Tanyalah orang yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Yang pertama, umur unta. Kalau unta. Tuan-tuan, kalau nak buat unta, disyaratkan masuk tahun ke-6. Umur dia masuk tahun ke-6 baru boleh. Baru boleh nak buat korban unta. Umur lembu dan kambing pula telah masuk tahun ke-3. Mesti tahun ke-3 baru layak untuk korbankan lembu ataupun kambing. Manakala biri-biri pada masuk umurnya, masuk tahun ke-2 dan telah tanggal gigi hadapannya sekalipun umurnya belum sampai setahun. Syaratnya bagi biri-biri pula mesti 2 tahun. Bagi kambing 3 tahun, masuk 3 tahun. Masuk 3 tahun, bukan umur 3 tahun. Masuknya tahun ke-3 boleh tak? Dan bagi unta mesti umurnya 6 tahun dan lembu serta kambing pada usianya 3 tahun. Baik. Bahkan Nabi SAW menyebut ni'matil udhiyatu jad'u min ad-dha'ni. Biri-biri yang paling baik dibuat korban ialah berusia 8 ke 9 bulan. Tu biri-biri. Boleh 8 ke 9 bulan. Maka di sini ada ulama sebut masuk setahun dah boleh sembelih dah biri-biri tersebut untuk dijadikan korban. Ada soalan daripada Puan Junaidah Abdul Rahman. Ustaz, mana satu yang harus buat korban di Malaysia ataupun luar negara? Soalan yang bagus. Yang pertama, tengok keadaan. Kalau kawasan Malaysia, contohlah Malaysia, dalam kawasan kita tu tak ada orang buat korban, maka jangan kita pandang-pandang nak buat korban luar negara. Tapi kalau kita lihat dekat Malaysia ada ramai orang buat korban, maka tak apa untuk kita buat di luar negara. Satu.
Yang kedua, kita nampak dekat Malaysia sekarang SOP nak buat korban sangat susah. Kena buat dekat pusat sembelihan, kena buat dekat masjid dan surau yang berdaftar dan sebagainya, maka susah. Kita nak masuk pun tak sempat dah. Maka afdal kita buat korban walaupun di luar negara. Saya dah jawablah soalan tu, insya-Allah. Baik. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syarat seterusnya, mestilah tidak cacat. Mestilah binatang tersebut tidak cacat. Ketiga-tiga jenis binatang korban tersebut tidak cacat yang menyebabkan kurang dagingnya. Cabuk kaki, kepala terputus sebelah, hilang telinga contohnya. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh itu tidak sah korban binatang yang terlalu kurus. Kurus sangat, slim. Dia diet binatang tersebut. Biasanya orang dekat-dekat nak musim korban ni, penternak akan bagi makan dengan hebat sekali kepada binatang dia supaya naik badan, gemuk. Jangan pula kita tipu, kita pam angin pula pada lembu tu supaya nampak besar, nak jual supaya nampak gagah. Sedangkan bila sampai dekat orang nak korban, udah kurus, tuan-tuan. Tu tak betul. Mestilah binatang tersebut tidak kurus, tidak diet. Kita diet tak apa, tuan-tuan ya. Tapi kalau lembu, jangan pilih lembu yang diet sangat kurus kering kita nak buat korban. Pilih yang terbaik. Sangat tempang tak boleh. Tempang. Kalau dia tempang, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang teruk sangat tak boleh. Yang ketiga, buta sebelah matanya walaupun tak berkait dengan isi, tapi cacat, buta mata sebelah, berpenyakit atau putus sebahagian telinganya, maka di sini hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sebut sebagai tidak dibenarkan untuk dilaksanakan ibadat korban tersebut. Baik. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, al-aura'u bayyinun auruha walal maridatu bayyinun marduha wal arja'u bayyinun arjuha walal ajafa allati la tunqi. 4 perkara yang menyebabkan binatang tidak sah dijadikan korban. 4 perkara yang tidak sah dijadikan korban ialah binatang yang jelas buta matanya. Ada soalan daripada Puan Norilam Sari, Ustaz nak tanya, selepas kita makan daging korban, tulang-tulangnya kita kena tanam ke? Terima kasih. Sebaik-baiknya kata ulama, kita tanam, bukan tanam daging, tanam tulang tersebut. Dah makan sup tulang, sedap tak? Daging korban ni manis kan orang cakap, sebab dia fresh. Dah makan, tulang kita tak boleh makan. Kita nak bagi saudara kita di kalangan jin pula makan. Tapi afdalnya tulang tersebut kita tanam, jangan kita campak tempat merata. Sebab dia benda yang kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jawablah soalan tadi. Baik. Kemudian penyakit yang nyata, jelas tempangnya dan terlalu kurus hingga menampakkan tulang. Yang ni dilarang ataupun Nabi kata tidak sah dijadikan korban kalau kes macam ni. Baik. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu korban pula. Waktu korban. Dah tahu tapi kita nak belajar. Ni orang panggil nak ulang kaji supaya kita lebih tahu dalam isu ni. Waktu kita korban. Waktu korban bermula selepas terbit matahari pada hari raya korban, iaitu sekadar tempoh masa 2 rakaat solat sunat hari raya dan 2 khutbah. Waktu itu berterusan sehingga matahari terbenam pada hari tasyrik yang akhir, iaitu hari tasyrik hari 11, 12, 13. Kita solat Aidil Adha pada 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah disebut sebagai hari Arafah. 10 Zulhijjah kita sebut sebagai hari raya Aidil Adha. Selesai solat Aidil Adha, ingat tak khutbah dulu ke semayang dulu? Semayang dulu baru khutbah. Semayang dulu baru khutbah. Semayang sunat, khutbah pun sunat. Ya? Baik. Ada orang dia kata sebab sunat aku tak pergi semayang. Senang dia kata sebab sunat. Tengkorak kamu. Baik, kena pergi dua-dua. Dia setahun 2 kali je. Oh, Aidil Adha, Aidil Fitri. 2. Kalau di Kelantan, hari raya yang paling besar sekali Aidil Adha, yang paling besar. Sambutannya luar biasa. Baik. Utama dia Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila sebut tentang isu ni, bila sebut tentang ibadat korban, selepas selesai solat sunat, kita dah boleh untuk buat ibadat korban. Tapi afdal kalau dalam qaryah tersebut, tunggulah habis khutbah dulu, balik rumah salin pakaian, dan lepas tu kita boleh mengorbankan binatang korban. Start 10 hari bulan,
kemudian kita masuk hari-hari tasyrik 11, 12, 13 sehingga terbenam matahari waktu asar tersebut, maka ketika itu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala hari-hari yang dibenarkan untuk kita menyembelih binatang kurban. Itu satu. Baik, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian agihan daging korban. Ada soalan daripada Puan Rosmah Talib. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum bila tiba hari korban, peserta korban dapat lembu yang kurus? Lembu yang kurus tak sama dengan lembu peserta lain. Contoh lembu lain 90 kg, lembu yang kurus tu 60 kg. Baik, soalan yang bagus daripada Puan Rosmah Talib. Kalaulah lembu tersebut kita sangkakan satu penipuan. Kalau ketara sangat kurus keringnya, sampai dalam hadis Nabi kalau nampak tulang sampai kurus sangat, maka lembu itu tidak sah untuk kita laksanakan ibadat korban. Kena minta balik duit ataupun kena ganti lembu yang lain. Dalam tempoh 11, 12, 13 tu kena minta tempoh. Tapi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala kita khabar lembu tu betul macam tu. Beli pun macam tu, memang dia jenis macam tu tapi dagingnya berat contoh. Dia kata urat besi, tulang dawai, urat dawai, tulang besi contohnya dia kata. Tapi isi dagingnya banyak contoh, tapi jarang kalau dah kurus daging banyak tu jarang. Dan boleh kita minta untuk refund balik duit tersebut ataupun minta digantikan lembu yang lain insya-Allah. Kita ada hak untuk menyatakan demikian. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, agihan daging korban. Dengar betul-betul. Agihan cara nak kita nak mengagih daging korban saya sebut tadi, 1/3 kita ambil. 1/3 kita ambil. Bukan semua kita ambil. Kita ambil satu bahagian lembu, kita pergi jumpa dengan pegawai dia, mana saya punya bahagian lembu satu bahagian, saya nak ambil semua. Jangan macam tu tuan-tuan. Kalau kita rasa nak makan daging banyak macam tu, baik pergi beli dekat pasar. Macam tu. Sebab dalam Islam, walaupun betul tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala itu hak kita, tapi sunnahnya 1/3 kita ambil, 1/3 lagi kita hadiahkan, hadiah kepada adik-beradik kita. Orang tak panggil sedekah ke adik-beradik tuan-tuan, orang panggil hadiah. Saya nak tegur sikitlah isu ni sebenarnya. Kadang-kadang orang selalu sebut, jom kita sedekah Al-Fatihah kepada arwah mak kita. Yang paling afdal kita hadiahkan. Sama juga ada kata Al-Fatihah kita sedekah pada Rasulullah. Siapa kamu nak sedekah-sedekah ni? Sedekah-sedekah ni satu pemberian daripada orang yang di atas kepada orang lebih bawah pada dia. Hadiah yang kita bagi kepada orang yang sama taraf dengan kita ataupun lebih pada kita. Maka dalam isu ni hadirin mati Allah, Nabi usyarak menetapkan 1/3 kita ambil. 1/3 kita hadiahkan kepada jiran, kepada tetangga. 1/3 kita sunat, kita cari orang susah dan miskin, kita beri kepada dia. Kepada kita mungkin kita sebagai nak ambil keberkatan. Ada juga orang nak ambil sikit je Ustaz, nak buat syarat je. Tak apa, yang lain tolong sedekah. Tak apa. Dua-dua boleh. Tak jadi masalah. Kita ambil dulu, kemudian kita sedekah. Kita ambil dulu, kita masak dan kita sedekah. Tak jadi masalah. Asalkan ikut pembahagian 1/3, 1/3 dan 1/3. Baik. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dan sunat waktu kita nak berkorban. Ni kita dah tahu. Cuma kita nak lebih tahu. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa asfarih." Bila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, baru ni kita tengok kan, dan antara kamu ada yang hendak melakukan ibadat korban. Kita dah berniat nak buat korban, maka kata Rasulullah, falyumsik an sya'rih, maka jangan dia buang bulu, wa asfarihi, dan kukunya. Jangan kita potong misai, tering kumis, kerak janggut, gunting rambut, buang bulu ketiak dan sebagainya. Jangan. Nabi kata falyumsik, pegang dulu, sabar dulu. Baik Ustaz, saya mula-mula tak nak korban. Tapi bila saya dengar kuliah Ustaz ni, saya nak korban. Tapi dah lebih dah bulan Zulhijjah ni. Ni sekarang 6 Zulhijjah contoh. Saya dah terpotong rambut, terpotong semua, dah potong belaka. Bulu-bulu di tubuh dah potong belaka dah. Adakah saya berdosa? Jawapannya tak berdosa. Cuma sunat sahaja untuk kita tidak memotong. Bila mana kita dah berniat waktu tu, ketika tu, janganlah lepas kita dah niat, kita dah bayar duit tersebut, kita masih lagi gatal nak menyukur-nyukur, maka hilanglah pahala sunat. Ingat dah apa saya khabar tadi, sunat maksudnya apa? Sunat buat dapat pahala, tak buat, kamu yang rugi. Biar tahu, jangan tak tahu. TV9. Baik.
Kemudian terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian disebutkan oleh para ulama tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berkorban sunat dia sembelih sendiri. Orang yang berkorban sunat dia sembelih sendiri. Orang berkorban. Tapi kalau dia tidak mampu nak sembelih, maka sunat dia menyaksikan korban tersebut. Pergi menyaksikan. Jangan tak pergi. Dan sekarang cuma kita ada SOP, tak boleh datang. Tak apa. Tukang sembelih ataupun AJK tolong buat live. Supaya apa? Supaya orang yang masuk bahagian berkorban boleh tengok, oh ni lembu saya, oh darah dah keluar dah dan sebagainya. Dapat pahala insya-Allah. Dapat pahala insya-Allah. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, "Qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laka bi awwali qutrati min damiha yaghfiru laki ma salafa min dhunubik." Qalat ya Rasulullah, "Hadha lana ahlul bait khassatan aw lana lil muslimina ammatan?" Qala bal lana wa lil muslimina ammah. Nabi suruh kepada Sayyidatuna Fatimah. Nabi kata apa? "Qumi, bangun, ila udhiyatiki fashhadiha." Wahai Fatimah, bangun, pergilah ke tempat penyembelihan korban kamu dan saksikanlah korban tersebut. Nabi suruh kita tengok. Cuma saya sebut tadi, kita ada SOP, tak boleh semua yang masuk bahagian pergi tengok. Maka tolonglah pihak-pihak yang buat jawatan kuasa ni, tolong buat live. Kalau boleh buat live, ataupun rakam dan hantar. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tak ada masalah sebab sunat saja. Nah, iaitulah Nabi kata dengan tirisan darahnya yang pertama, akan diampunkan dosa kamu yang terdahulu. Tirisan darah yang pertama jatuh tersebut, Allah SWT telah ampunkan dosa kita. Maka Sayyidatuna Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, hadha lana ahlul bait khasatan aw lana lil muslimin?" Ya Rasulullah, adakah kelebihan yang kamu sebut tadi, kita tengok binatang korban tadi dan darah yang menitis, tirisan pertama tu Allah ampunkan dosa yang lalu, adakah untuk ahlul bait sahaja, keluarga Rasulullah sahaja, ataupun untuk orang muslimin seluruhnya? Maka jawab Rasulullah, untuk kita dan untuk seluruh orang Islam. Maksudnya, kalau tuan-tuan mampu untuk sembelih sendiri, pergilah sembelih. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu nak sembelih, dapat tengok, pergilah tengok binatang sembelihan. Tapi kita insya-Allah tak cakap yang ni pun memang kita akan tengok. Bukan setakat binatang sembelihan kita. Jika kita punya sembelihan pun kita pergi tengok. Sebab kita ni rajin melihat perkara-perkara macam itu pada waktu sebelum datangnya COVID-19 ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Inilah yang kita sebut sebagai ulang kaji, yang kita sebut sebagai ulang kaji pelajaran tentang ibadat korban kita pada hari ini. Baik, conclusion dia. Yang pertama, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mata kita pun terhad sampai 9.45, lepas ni disambung oleh Ustaz Ibrahim. Yang pertama, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita buat korban, saya sebut tadi, bukan nak menunjukkan kita banyak duit. Bukan kita ni orang yang berada. Bukan kita ni orang yang beruang. Bukan beruang. Tak sebut bukan beruang. Tapi maksudnya, kita buat ibadat, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ialah untuk kita menunjukkan pengabdian kita kepada Allah. Pengabdian kita kepada Allah. Berlaku kepada datuk nenek kita, iaitulah Habil dan Qabil. Ketika mana mereka ni, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah perintahkan untuk membuat persembahan korban. Maka Habil telah mencari seekor kibas yang paling besar. Syekh Daud Al-Fatani sebut dalam kitabnya Muniyatul Musalli tentang isu ni. Kibas yang besar. Tetapi Qabil memilih sayur-sayuran yang buruk, yang banyak ulat, yang berlubang sana, berlubang sini untuk dipersembahkan kepada Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah telah menerima korban daripada Habil, dan ketika tu Qabil jadi sakit hati. Kibas ni, kata ulama, seperti mana kita Syekh Daud Fatani yang kita Muniyatul Musalli, kibas ni kita relatekan dengan peristiwa sembelihan Nabi Allah Ibrahim AS. Bila mana Nabi Allah Ibrahim AS nak sembelih anaknya Nabi Allah Ismail, ketika tu Allah gantikan Nabi Allah Ismail dengan kibas. Kibas ni, kata ulama, kibas ni lah yang pernah diterima oleh Allah sebagai pengorbanan yang telah dibuat oleh Sayyidina Habil ibn Adam alaihi wassalam ketika dulu. Satu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan terima betul-betul dalam
hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dengan ibadat korban boleh mengikis sifat-sifat kedekut kita. Jangan ada sifat kedekut, tuan-tuan. Allah tak suka sifat kedekut. Itu sifat mazmumah yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada kemampuan, korban. Ni sekarang yang dengar ni, duit kita ada tapi kita tak buat korban. Maka kata Nabi, jangan dekat kepada tempat ibadat kami. Nabi bagi amaran macam tu. Maksudnya, kita ni rugi sungguh. Yang ketiga, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita buat ibadat korban ni, kita nak menggembirakan orang susah. Kita nak gembirakan orang susah. Orang miskin di kalangan kita, kita nak gembirakan mereka. Tuan-tuan, ada kita lihat kalau di Afrika sana, kalau kita buat contohnya, banyak yayasan-yayasan yang buat seperti mana Al-Barakah buat sekarang untuk hantar di luar negara. Ada luar negara, contoh di Afrika. Afrika ni jarak antara satu daerah ke satu daerah, perjalanannya 400-500 km. Mereka tidak ada freezer, tidak ada peti ais macam kita. Elektrik sangat terhad. Jadi mereka boleh dapat binatang korban. Mereka buat balik daging ni sama macam zaman dulu. Apa dia buat? Dia hiris daging tersebut, dijemur. Buat daging kering supaya dapat makan dalam tempoh yang lama. Kita tak perlu kerak, kita letak dalam freezer. 2 tahun lepas punya daging korban ada lagi, tuan-tuan. 2 tahun lepas punya daging korban ada lagi. Masuk pula daging korban tahun ni. Tuan-tuan, maksudnya kita sangat senang. Sangat senang. Maka kita berkongsi kesenangan yang Allah berikan kepada kita ini, moga-moga mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dengan ibadat korban ini juga menunjukkan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala betapa dalam hidup seorang Muslim tak dapat tidak dia kena banyak berkorban kepada Allah. Kita semayang, kita korbankan diri, masa dan sebagainya. Apatah lagi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala pada keadaan yang sekarang ini, lebih banyak pengorbanan kita dapat lihat. Kita dapat menggembirakan ramai orang. Di luar sana ni ramai orang susah. Saya, insya-Allah, saya telah melancarkan pada jam 11 malam semalam. Saya ambil kesempatan pada malam ni, pada seluruh peminat-peminat Datuk Ustaz Kazim, peminat-peminat Al-Barakah, warga Al-Barakah, saya mohon kepada tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya telah melancarkan Baitul Diya, telah melancarkan dana PKPD di Kuantan. Baru ni kita bantu di Manjui. Al-Barakah bantu, kami pun bantu. Tapi kami minta pada tuan-tuan yang berminat, yang bermurah hati, bagilah 10 sen ke 5 sen kepada kami untuk kami salurkan kepada bantuan PKPD di Kuantan. Kami target RM200,000 untuk 13 lokaliti, 13 perkampungan yang kena PKPD. Kita mungkin tak boleh mampu, tak boleh cover semua, tapi kata ulama, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Kalau tak boleh buat semua, jangan buang semua. Jadi saya menyeru dan merayu kepada tuan-tuan yang bermurah hati, infaklah pada dana yang kami telah lancarkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, tuan-tuan boleh pergi ke Facebook saya, PU Said, boleh tengok dekat sana. Ataupun boleh ambil nombor saya dan boleh contact saya selepas ini untuk tahu maklumat akaun untuk kita masukkan. Dan insya-Allah tuan-tuan, Nabi kata sesiapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah akan ringankan bebanannya di akhirat. Kalau kita ringankan susah orang sekarang, kita bantu orang, walaupun kita susah tapi kita bantu orang, Allah akan bantu kita di akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan boleh ambil nombor saya 019 444 3052. 019 444 3052. Saya tahu semua peminat Datuk Ustaz Kazim orang yang pemurah belaka. Maka saya menyeru pada hari ini, mana tahu kok dapat terus hari ini 200,000, kita dah boleh submit terus dan kita boleh teruskan dengan bantuan kita nak hantar di Kuantan nanti insya-Allah. Tuan-tuan, terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton video ni. Terima kasih kerana share dan sebagainya. Moga dapat manfaat kepada kita. Apa yang penting, kata Wonderpad, kerja sama. Apa yang penting, belajar. Sebab orang yang bijak, orang yang Allah nak dia jadi baik, Allah akan fahamkan dia urusan agama. Maka insya-Allah seluruh warga, peminat-peminat Datuk Ustaz Kazim, peminat-peminat Al-Barakah, insya-Allah semuanya berada dalam manfaat daripada Allah dan keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menyambut Aidil Adha, selamat berkorban. Maafkan dosa saya, silap salah saya selama saya bersiaran langsung dalam page Datuk Ustaz Kazim ini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.